Okay, hai. Baru-baru ni saya dapat aduan ataupun pertanyaan berkaitan dengan uh, pernikahan, perkahwinan dan juga penceraian lah. Okay, saya ada terima aduan. Dia kata jiran dia ni dah bercerai melalui WhatsApp, tetapi mereka masih duduk bersama. So, apakah solusi dia? Apakah yang perlu dibuat selaku tanggungjawab jiran-jiran? Alright. Okay, di sini saya ingin tekankan bahawa untuk urusan perkahwinan dan juga penceraian, ada dua perkara yang perlu kita ambil berat. Pertama, berkaitan dengan hukum agama, dan kedua, berkaitan dengan perundangan di negara kita lah, di Malaysia ni. Okay, berkaitan dengan hukum agama, mudah. Kalau dia cukup syarat pernikahan tu ada 5 rukun, maka terjadilah perkahwinan tu kan, sah lah. Begitu juga dengan penceraian. Bila suami melafazkan cerai, maka sah lah dari segi hukum agama dia bercerai, dan juga cukup saksi dia bercerai. Tetapi dalam perundangan Malaysia, kita kena ikut juga. Contohnya dalam perkahwinan, contohnya ada dua pasangan ni, dia berkahwin di luar negara, contohnya di Thailand lah sekarang ni yang famous kan, kahwin di Thailand. Kemudian apabila dia balik dalam Malaysia, dalam negara, dia hidup seperti pasangan suami isteri, tetapi pernikahannya tidak didaftarkan melalui perundangan Malaysia. Maka dari segi pengurusan ataupun perundangan Malaysia, perkahwinan tadi itu tidak sah. Walaupun dari segi hukum agama dia sah, tetapi mengikut perundangan negara dia tidak sah kerana tidak didaftarkan. Banyak isu-isu yang terjejas lah kalau tidak didaftarkan perkahwinan tu. Contohnya apabila dia melahirkan anak nanti, jadi anak ni tidak didaftarkan pernikahannya, dan anak ni menjadi anak yang anak yang bukan anak kelahiran dia lah, anak bukan sah tarafan maksudnya. Begitu juga dengan penceraian. Penceraian ni, kalau dia si suami melafazkan cerai dan ada saksi, dari segi hukum agama dia sah. Tetapi dari segi perundangan negara, bila dia tidak mendaftarkan penceraian ni melalui proses mahkamah, sama ada dia buat aduan melalui di mahkamah syariah ataupun dia buat aduan kepada pejabat agama, mana-mana pejabat agama terdekat, dan akan diproses permohonannya. Yang memutuskan sama ada penceraian ini sah ataupun tidak adalah mahkamah melalui Jabatan Agama lah. Jadi isu di sini, aduan yang saya terima ni, dia cakap jiran dia dah bercerai tapi dia masih duduk sebumbung, masih duduk dalam satu rumah yang sama. Jadi bagi pasangan yang betul-betul ingin bercerai, sudah pastilah saya nasihatkan supaya pasangan ini terus pergi ke pejabat agama ataupun mana-mana mahkamah syariah terdekat lah untuk membuat permohonan cerai. Tetapi apabila mereka ini tidak membuat apa-apa permohonan melalui perundangan Malaysia, maka penceraian itu tidak sah dari perundangan Malaysia. Jadi saya nasihatkan kepada pasangan yang betul-betul nak bercerai, pergilah ke mana-mana pejabat agama ataupun mahkamah syariah untuk teruskan permohonan. Tetapi sekiranya dia hanya melafazkan cerai tetapi dia tidak buat permohonan, tidak buat permohonan kepada Jabatan Agama ataupun mahkamah syariah, maka perceraian itu tidak sah. Jadi kalau jiran nampak pasangan ini masih duduk dalam satu rumah, maka boleh disimpulkan melalui perundangan Malaysia ni, penceraian pasangan ini masih belum bercerai lagi mengikut kelulusan perundangan Malaysia. Jadi jiran-jiran janganlah risau. Kalau mereka ni betul-betul nak bercerai, suruh mereka pergi pejabat agama. Adakah kita ni bersubahat, berdosa kalau kita tak membuat amal ma'ruf nahi mungkar ni? Kita dah tahu pasangan bercerai tapi duduk. Jangan risau. Melalui lingkup perundangan negara, pasangan ni masih suami isteri yang sah dan masih belum diluluskan permohonan cerainya selagi mereka ini tidak membuat permohonan di dalam mana-mana jabatan agama ataupun mahkamah syariah.
Itu jawapan yang saya kumpul daripada beberapa orang ustaz lah. Saya rujuk mereka, satu orang, dua orang, tiga orang, kemudian saya simpulkan. Jadi inilah kesimpulannya, yang mana pasangan ini masih belum bercerai mengikut perundangan Malaysia, dan mereka masih masih pasangan yang sah, dan mereka boleh tinggal di dalam rumah yang sama bersama dengan anak-anak mereka. Semoga soalan ini dapat menjawab pertanyaan daripada orang yang bertanya tadi. Sekian, terima kasih.